salah seorang tabi'in kat namanya Atha bin Yasar rahimahullah. Ini alim besar. Karena idza marra alaihi man yabi' fil masjid. Dia ni kalau dia pergi ke masjid, dia tengok ada orang berniaga dalam masjid. Da'ahu fas'alahu ma ma'aka wa ma turid. Fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu qala 'alaika bi suqid dunya wa innama hadha suqil akhirah. Dia kalau tengok ada orang berniaga, Atha bin Yasar akan panggil. Engkau jual apa? Engkau bawa barang apa? Orang tu kata saya ni ada jual minyak atar ke, saya ada jual ni minyak dok ke, minyak gamat ke apa ke. Apa kata Atha bin Yasar? Minta maaf tuan, alaika bisuqid dunia. Silakan pergi ke pasar dunia. Kerana ini adalah pasar akhirat. Nah, mereka tempat lain. Ini dia boleh wujud dalam Muwatta Imam Malik. Banyaklah huraian para ulama. Kita selaku pengurus masjid mesti tegas dengan benda ini. Ini law, peraturan. Bukan peraturan pejabat agama, peraturan hukum agama Islam. Dalam masjid, no. Luar, okey, tak ada masalah. Yang keempat, kata Imam Abu Lays As-Samarqandi, kalau datang ke masjid, Allah yasil fi sayf. Jangan hunus senjata di dalam masjid. Maknanya dalam masjid boleh bawa senjata, tapi tak boleh hunus. Maka ini menjawab kepada persoalan yang sering dibangkitkan oleh orang muda-muda, terutama kepada para pentanjak dan juga pengkeris. Kita kan masa musim mat kilau itu, budak-budak muda semua bertanjak. Tuan-tuan ni dah tak ada dah tanjak arah dah, semua dah tak tanjak lagi dah. Dia orang Melayu ni 3 bulan je semangat je. Kerana dia jadi pok yeyi semula dah, semua besar. Hari tu tanjak, dengan Bilal pun tanjak. Saya punya Bilal pakai tanjak, kata, oi, kan jadi mat kilau orang, pakai uniform. Oh, saya semangat mat kilau. Ada kelab tugas pakai tanjak pula dah. Okey lah, cuba. Jadi ramai orang masa tu semangat. Jadi kami sekarang buat forum mat kilau, Merdeka, Hulu Balang, macam-macam. Ramai jaga tahan, security tahan. Tak masjid tak boleh bawa senjata. Semua dah jadi keliru. Dia boleh bawa, tak boleh. Dalam kaedah boleh bawa senjata, tetapi anda yasil fisik, tak boleh dicabut ataupun dihunus. Maknanya macam contoh, kita masjid kita katalah buat pameran keris. Macam di Selangor ni saya tengok yang aktif masjid haji-haji lah, haji fisabilillah. Mungkin sebab dia punya nazir dia, orang besar daerah, dia minat keris, minat apa. Jadi dia memang panggil pameran keris macam-macam. Boleh, tak ada masalah, jangan hunus saja. Mana katalah orang tu bawa keris, ada tengok keris dalam masjid, oh cantiknya look dia, tak boleh. Jangan dihunus, disimpan saja. Tapi sekarang ni kita tengok budaya pakai keris budak-budak muda bagus, tetapi dia punya SOP tak berapa tepat sangat. Semangat tu ada je lah. Benda ni by proses, kita akan belajar sikit-sikit. Cuba orang tua-tua besar, kalau memakai keris, keris tersisip sebelah kiri. Keris beradat berlembaga. Kalau memakai keris terlentang, itu tanda mencari lawan. Bagaikan ayam kokok berdentang, bagai bulu balang masuk gelanggang. Elok dipakai di tengah hutan atau belayar di tengah laut. Kalau keris sampai terlungkup, itu keris tidak mencari lawan. Itu keris tak mencari musuh. Keris yang dipakai dalam jamuan, yang dipakai pergi bertandang. Berbelit kunci wali, berselubung sampai ke hulu, tanda beradat berketurunan. Jadi kalau masuk masjid nak bawa keris silakan, tapi biarlah dibelitkan dengan sampit dan diselubungkan hulunya itu sebagai tanda kita menghormati rumah Allah. Jangan macam-macam lah sekarang ni anak-anak muda pakai keris ni bagus lah, tapi tak ikut law. Dia keris, kalau hulu menerungkup menuju kepada lawan, itu Tuanku Sultan je yang layak pakai. Kalau hulu melintang dengan sampit keluar, itu menunjukkan dia kerabat ataupun orang besar negeri, orang besar daerah. Kalau hulu melintang, sampit bertutup dengan kain sarung, itu dipakai oleh orang ramai. Jadi kalau nak berkeris, silakan pakailah keris yang sesuai. Itu pasal apa orang Jawa, keris ini lambang kelelakian.
Orang Jawa kata simbol sempurnanya seorang lelaki: curiga, turaga, wisma, wanita, kokila. Nombor 1 curiga, keris. Nombor 1. Nombor 2 turaga, kuda. Nombor 3 wisma, rumah. 4 wanita, perempuan lah. Dan yang kelima kokila, bela burung. Ini kalau orang Jawa dulu. Kalau kita masuk Balai Rom Seri pun ada peraturan keris. Jadi kalau Balai Rom Seri pun ada undang-undang, apatah lagi masjid. Kita kalau pergi menghadap tuanku di istana, hanya keris berbulu Jawa demam dan perkaka saja dibenarkan berada dalam Balai Rom Seri. Selain daripada itu tak dibenarkan. Hatta dalam tradisi Jawa pun hanya keris bersampir lantrang saja yang dibenarkan berada dalam keraton. Jadi kalau adik-adik nak masuk masjid, janganlah pakai keris ulu tajung, variasi bangsa agung. Ini semua keris hajat berlawan tu. Jadi keris adat ada. Kita tengok budak ni kerti bahasa. Lok pun ada, bukan semua orang boleh pakai lok yang sama. Keris lok 3 ni panglima ya, panglima, pahlawan, merdeka, lok 3. Lok 5 orang yang petah bercakap, orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang. Kalau lok 7 pemerintah, pemimpin, karisma. Kalau lok 9 raja. Kalau lok 11 orang yang tinggi ekonominya. Kalau lok 13 orang yang berani mati mempertahankan apa saja daripada dirampas oleh orang lain. Jadi keris bukan sembarang pakai. Nak pakai boleh, ada law, ada undang-undang. Selesai, itu yang keempat. Yang kelima kata Abu Lais As-Samarqandi, Allah yang syadfihi dhalah. Jangan cari barang hilang dalam masjid. Tuan-tuan datang negara, habis semayang, balik-balik teringat ada tercecing. Contoh apa yang tercecing? Biasanya orang kalau di masjid ni, dekat tempat wuduk paling banyak tempat orang tercecing barang. Jam, cincin. Kalau tempat semayang, handphone, kunci kereta, kunci motor. Paling banyak orang tercecing. Dia dah balik baru dia teringat, aku tadi pakai jam mana? Rupanya tertinggal di masjid. Kalau ikut hukum, tak boleh cari barang hilang di masjid. Mana tuan-tuan tak boleh datang, tanyalah mana aku nampak ni. Tak boleh cari. Kalau ikut hukum, tapi sebab barang tu berharga, terpaksalah kita cari. Kami dulu tuan-tuan, kami masjid ada CCTV. Jadi jemaah datang semayanglah, semayang Zuhur. Habis semayang Zuhur, tiba ada satu jemaah orang luar. Dia nak masuk office. Kata nak jumpa dengan security boleh? Apa? Saya nak tengok CCTV. Kenapa cik? Saya nak tengok slipper saya hilang. Siapa curi saya punya slipper? Kami dah latih slipper, nak cek CCTV ke motor ke kereta kena pecah cermin. Tak apalah jemaah, kita layan lah. Rupanya slipper dia tu jenis Hermes. Dah sebut tak kerti. Slipper tu beribu harga dia. Ribu-riban punya harga sepasang. Dia masuk, dia taruh punya di rak luar. Dah tahu mahal, masuk dalam plastik macam Mekah tu. Bawa masuk masjid, tak pun bawa beg. Masuk dalam beg, ikat di leher, gantung ke semayang kalau takut hilang. Slipper mahal, satu kerja tuan-tuan. Kalau slipper hilang, ni cerita untuk tuan-tuan ya. Barang slipper atau apa juga barang bawah 150, nak buat report polis tak layan. Mana nak melayan? Slipper RM40 report, slipper RM50 report. Dia pun habis kena buat dia je. Jadi barang 150 ke bawah bayar nak buat report. Tapi kalau dah ribu-ribuan apa ni lah CCTV aja kita keluar kalau balik video itu. Siapa dia makpit? Apa makpit ambil? Pening. Kita masjid ni yang kita pening, gelandangan, pencuri, budak disagam dengan orang mengaku Imam Mahdi. Itu yang kita orang paling pening. Mana-mana masjid 4 watak pun wajib ada. Orang gila 99 wajib ada. Masjid mana-mana mesti ada orang gila. 99 orang itu pasti. Ni dalam ni ada ni, cuma makan ubat dia sihat sikit lah. Kalau dia tak makan ubat, macam dia jerit dah dari tadi ni. Dia contoh saja. Masjid saya ada 4 orang Imam Mahdi. Imam dia jemaah tetap, tapi ada hari tak makan ubat, Imam Mahdi ada.
tengah tahlil malam Jumaat, dia pun bangun. Akulah Imam Mahdi, berbaiklah kepada aku. Dia jadi Imam Mahdi. Ada sekali waktu asar, dia nak jadi imam. Imam dah berdiri, dia tarik imam. Saya nak jadi imam. Asal? Saya Imam Mahdi. Dia Imam Mahdi jadi imam. Macam-macam. Tak makan ubat, jadinya tu lah. Jadi kalau barang hilang, jangan cari. Tapi kita, bagi kita pula yang mengurus masjid, kita kena khidmat lah. Buat satu sudut, dia panggil lost and found. Sekarang ni masjid dah semua kena buat. Yang tuan-tuan kan masjid, saya tengok masjid ni saya ada 5S lah. Tak 5S pun EXA. Tengok lampu ada tagging, biasanya tak EXA 5S. Bayang lampu ada tagging L9, L10, L13. Ini orang pengurusan, ini orang mentadbir, supaya dia tahu switchnya di mana. Kalau tak, jemaah tekan semua switch kalau nak buka switch. Prak. Habis hancur switch kita. Saya tengok L9, L9. Tik, dah boleh tekan. Itu cara dia untuk nak bagi tak rosak barang. Ini cara pengurusan yang baik. Salah satunya lost and found. Lost and found ni dalam bahasa Arab panggil luqatah. Luqatah ni barang hilang. Dia tengok SOP lah. Ada setengah masjid sebulan dia pegang barang. Ada setengah masjid 6 bulan. Tengok SOP. Jadi kita jumpa barang, contoh security, jumpa dia meronda kat tangga, jumpa handphone. Dia akan hantar ke pejabat, kita pun rekodkan. Masuk dalam mari, kunci. Ada setengah masjid, dia tahu kat depannya, dekat guard. Jadi orang datang boleh cari barang dia lah. Ini khidmat kita. Kalau ikut hukum, tak boleh cari lah. Halal je lah. Kalau hilang, jin ambil. Cakap macam tu kan. Encik, nak tanya ada nampak handphone saya? Tak ada, jin memang ambil. Sini banyak jin. Jin nisab gam ada. Jin makpit ada. Jin gelandangan pun ada. Halal.